Halo guys, bertemu kembali dengan Obin Morales channel. Oke guys, apa kabar korang semua? Korang sentiasa happy selalu, happy bersama family dan berbahagia selalu guys. Semoga rezekinya dimurahkan, amin. So guys, kali ini video kita daripada Skyscraper MY, macam itulah. Skyscraper MY. Sorry guys, Obin itu tak berapa pandai disebut. Skyscraper, macam itulah kot. MY channel. So pada korang guys, macam biasa kita sentiasa support ibu-ibu kita. Jangan lupa tekan tombol lonceng, tak lupa like dan share juga guys. Okay, so dia kata tajuk dia hari tu kan Obin dah pernah mereaction juga apa video ni, Obin dah lupa guys, berkaitan macam ni jugalah. So kali ni kita mereaction pula untuk dia kata 9 projek tu, kalau mungkin di Indonesia proyek macam tu lah. Dia kata 9 projek mega paling gila di Malaysia tetapi gagal di Bena. Okey, seperti itulah guys. Itulah siapa lah guys yang memekak pagi-pagi. Macam orang gila guys memekak. Tak ada kesedaran civic langsung. Okey. So, saya Obin betulkan dulu rambut. Rambut Obin itu dah panjang guys, tapi Obin belum menggunting. Obin tak ada masa. So, maknanya 9 projek mega paling gila di Malaysia, maknanya yang dicadangkan untuk dibuat di Bena tapi gagal untuk, maknanya gagal lah untuk di Bena, seperti itu. So tanpa kita berbahasa-basi, kita langsung saja guys tengok video dia dengan kiraan. Okey, sekejap Okey, 1, 2, 3 play. Tahukah anda tragedi banjir besar yang menimpa Malaysia pada Disember 2021 yang lalu dikatakan berpunca dari pembatalan sebuah projek mega di Selangor, dan hampir 1 bilion ringgit telah dihabiskan oleh Malaysia untuk membina beberapa projek mega bersama Singapura, namun kesemuanya gagal dibangunkan. Jadi di dalam video kali ini kita akan melihat 9 projek mega paling gila dan pelik di Malaysia tetapi gagal dibina. Paling gila dan pelik tapi gagal dibina. Wow. 9. Kereta terbang. Ini guys, ni angan-angan je. Sering menjadi fantasi kanak-kanak zaman dahulu ketika membayangkan kenderaan futuristik pada masa depan. Mana ada? Itu, ia hanya boleh didapati di dalam filem-filem science fiction. Namun, pada tahun 2019, Malaysia cuba mengubah angan-angan itu menjadi realiti apabila Kementerian Pembangunan Usahawan mengumumkan untuk membangunkan projek kereta terbang. Meskipun idea itu kedengaran cukup gila, ia tidak boleh dipandang remeh kerana ia adalah satu usaha inovatif yang cukup berani dan pasti akan membanggakan negara sekiranya berjaya. Hebat kereta terbang. Buatan Malaysia itu ialah ia dikatakan mampu mengambil masa hanya 1 jam untuk terbang dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang. Prototipe pertama kenderaan futuristik tersebut diumumkan pelancarannya pada Mac 2019. Apabila hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, ramai yang teruja dan tidak sabar-sabar untuk menyaksikan kereta terbang pertama negara. Namun, keterucaan bertukar mimpi ngeri apabila prototipe yang dicadangkan itu bukanlah sebuah prototipe. Sebaliknya, ia hanyalah model skala kecil yang memiliki 4 kipas dengan 2 patung manusia yang diselitkan. Lebih parah lagi, ia langsung tidak kelihatan seperti sebuah kereta terbang yang kita bayangkan. Bagaimanapun, model itu dikatakan bakal menjadi gambaran bagi prototipe sebenar kereta terbang yang akan siap pada akhir 2019. Prototipe itu direka oleh syarikat tempatan sementara pembinaannya dilakukan di Jepun. Kalau pelik-pelik. Pada November 2019, ia dilaporkan sudah siap dan sedia untuk diterbangkan. Tetapi, episod kedukaan berulang lagi apabila kereta terbang itu bukanlah prototipe bagi model yang diperlihatkan sebelum ini. Sebaliknya, ia merupakan drone gergasi buatan China yang dibawa masuk ke Malaysia lalu dijenamakan sebagai kereta terbang. Malamnya lagi, drone itu tidak mendapat kelulusan pihak berkuasa untuk diterbangkan di ruang udara. Walaupun projek tersebut merupakan inisiatif dari swasta, kerajaan didakwa telah menyuntik dana sebanyak 20 juta ringgit. Namun, kementerian yang berkenaan langsung menafikannya. Kini, ura-ura tentang projek kereta terbang Malaysia tidak lagi kedengaran dan terus hilang di telan waktu. Hai semua, lihatlah kereta yang saya baru beli dengan keuntungan yang saya dapat dengan berniaga di Expert. 8. Bus rip. Sekejap guys. Macam kelangkau kayak kereta terbang. Sebenarnya benda badala tu macam memanglah dengan kita sekarang kan kita di era zaman moden. Tapi kadang macam pelik-pelik juga guys. Obin pun macam tak masuk akal. Benda-benda lah tu mungkin bolehlah angan-angan saja.
Sebab kita tak pernah dengar pula kereta terbang kan. Apatah lagi kat namanya negara-negara maju pun orang tak pernah dengar. Jadi apatah lagi kalau nak buat, so, terutama dengan di tempat kita ni kan, Asia Tenggara. Okay. Macam impossible gitu. So tak jadi. Transit. Tak kala kerajaan kiat membangunkan projek-projek kereta api mega seperti MRT dan PCRL, perkhidmatan bas-bas awam di Malaysia masih ditakut lama dan dianaktirikan. Berbeza dengan negara jiran seperti Indonesia yang sudah lama mempunyai sistem bas yang sistematik dengan laluannya yang tersendiri. Betul tu guys, Sistem bas Transjakarta. yang sebegini dikenali sebagai Bus Rapid Transit atau BRT. Berbeza dengan bas biasa di jalan raya, BRT mempunyai laluan khas tanpa perlu bercampur dengan kenderaan-kenderaan lain. Dia nak buat macam ni. Penumpang tidak perlu pening kepala mengharungi kesesakan lalu lintas. Sebelum projek LRT 3 diperkenalkan, tahukah anda, kerajaan pernah merancang untuk membangunkan projek BRT laluan Kuala Lumpur Kelang di sepanjang lebuh raya Persekutuan. Ia merangkumi 34 km dengan 25 stesen. Pada waktu puncak, BRT KL Kelang itu mempunyai frekuensi 30 saat hingga 1 minit selain dapat mengangkut 600,000 penumpang sehari. Bahkan hampir keseluruhan stesyennya saling berhubung dengan stesen-stesen tren yang lain. Namun, projek BRT itu gagal dibina dan dibatalkan oleh kerajaan kerana laluannya dikatakan bertindih dengan projek LRT 3. Selain LRT 3 dianggap memberi impak yang lebih besar kerana dapat memanggil pembangunan untuk perumahan dan komersial. Tetapi, jika mengambil faktor masa, BRT KL Kelang dapat dibina dengan kadar yang lebih cepat dalam tempoh 2 tahun sahaja berbanding LRT 3 yang memakan masa lebih 7 tahun. Malah, kos pembinaannya jauh lebih murah dengan anggaran RM2 bilion berbanding LRT 3 yang menelan kos lebih RM16 bilion untuk bilangan stesen dan jarak yang hampir sama. Satu-satunya projek BRT yang berjaya dibina di Malaysia adalah BRT laluan Sunway pada 2015. Itu pun kerana didesak dan ditampung kos dia buat juga lah, tapi bukan yang tempat yang dicadangkan. Projek BRT merangkumi 12 laluan sepanjang 215 km di Lembah Kelang yang menelan kos hanya RM18 bilion. Jika plan itu direalisasikan, ia mungkin dapat menjadi jawapan kepada masalah first mile dan last mile selain dapat menggalakkan orang ramai untuk berjalan kaki dan menaiki pengangkutan awam tanpa perlu bergantung kepada kenderaan peribadi. 7. Sebenarnya guys, dalam intro David, sebenarnya masa tu kan, masa Om pergi Indonesia tu dekat Jakarta tahun 2012 tu, sebenarnya Om macam teruja guys tengok yang Transjakarta. Sebab masa tu walaupun maknanya di Jakarta itu belum ada MRT, tapi dengan adanya Transjakarta itu, bas Transjakarta kan, sebenarnya pada Om macam terlalu sistematik sangat-sangat cara dia. Macam, yelah, maknanya tak payah ada MRT pun tak apa. Sebab Transjakarta itu dah terlalu, kira bagus lah untuk kita gunakan kan. Masa tu lah kan. Jadi Om senang guys masa tu bergerak naik Transjakarta. Lagipun Om suka juga Transjakarta time tu. Okay. So maknanya dia hampir dibuat di Malaysia, tapi rasanya kalau mungkin kawasan KL, sebab kawasan KL kan Kuala Lumpur macam mungkin rasanya dah terlalu padat kot. Mungkin tak sesuai kot sebab jalan dia kan terlalu banyak cabang MRT sana sini, jadi mungkin bertindih. Betul lah kata Ibin tadi, mungkin bertindih. Tapi mungkin kalau dia buat di tempat-tempat lain, contohnya macam di tempat Om sendiri ni, mungkin di Johor Bahru, mungkin boleh kot. Seperti itu agaknya lah. Okay, so terusnya, dalam banyak-banyak projek pencakar langit di Malaysia, projek M101 Skywheel adalah yang kelihatan paling tidak masuk akal kerana dia menampilkan sebuah roda feris di atas bangunan 50 tinggi. Maknanya dia nak buat guys seperti ini, tapi pun gagal juga dilaksanakannya. Okay. Ni memang amazing guys kalau contohnya dibuat roda feris. Okay. Dia ada 2 bangunan berkembar, lepas tu atas dia tu ada roda. Amazing. Maknanya roda tu dia dekat tingkat 53. Okay. So ni pun gagal dibuat. Sekaligus menjadikannya sebagai roda feris tertinggi di dunia. Meskipun kelihatan seperti projek scam, Majlis Pecah Tanahnya telah dilangsungkan dengan jayanya pada 2016 yang lalu selain turut mendapat inputan meluas dari media tempatan. Projek yang bernilai RM2.2 bilion itu dibangunkan oleh M101 Group di Lorong Raja Kedua Kampung Baru. Setelah siap, M101 Skywheel dikatakan bakal menjadi tarikan pelancong yang baru buat Kuala Lumpur. Roda ferisnya bukan sahaja berfungsi untuk dinaiki oleh pengunjung.
Malah, permukaannya itu terdapat skrin LED yang memaparkan muka jam gergasi. Ciri-cirinya yang sangat gempak itu telah berjaya menarik minat para pembeli sehinggakan 80% unit telah terjual pada hari pelancaran. Wow. Projek itu dijanjikan untuk siap pada 2022. Namun, dari 2016 hingga 2019, tiada langsung kemajuan pada tapak pembinaan. Masuk ke tahun 2020, pemaju memberi alasan bahawa punca kelewatan adalah disebabkan pandemik COVID-19. Okey. Semenjak itu, tiada lagi perkembangan terkini mengenai M11 Skywheel. M11 Pemaju Sky. terus diam, tidak berkutik. Laman web dan nombor telefon tidak dapat lagi diakses. Tampak pembelian sudah menjadi belukar dan pembeli-pembeli pun merasa tertipu. Mungkin ini Astaga. adalah pengajaran bagi kita semua agar tidak mudah percaya pada sesuatu yang kelihatan too good to be true. Betul tu guys. Benar. Jangan percaya dulu. Kenal City Selangor. Disember 2021 tak menyaksikan Selangor. musibah banjir besar yang paling dahsyat dalam sejarah Malaysia moden. Beberapa kawasan utama di Semenanjung termasuk Lembah Kelang lumpuh ditenggelami air. Okey. Walaupun banjir itu berpunca dari taburan hujan luar biasa akibat perubahan iklim dunia, ada sesetengah pihak yang mendakwa bahawa bencana itu dapat dielakkan sekiranya projek tebatan banjir tahun 2007 yang dikenali sebagai Kenal City tidak dibatalkan oleh kerajaan. Kenal City merupakan projek pembinaan terusan air utama sepanjang 18 km di sekitar Taman Seri Muda dan Kota Kemuning. Ia bertujuan untuk mengalihkan 30% air dari Sungai Kelang ke Sungai Langat pada waktu puncak, di samping membina kawasan bandar yang baru. Selain itu, ia juga melibatkan pembinaan takungan air yang besar. Jika dilaksanakan, projek itu dikatakan dapat mengurangkan risiko banjir selain dapat menambah sumber bekalan air mentah Selangor. Namun, Okey. rancangan pembinaan Kenal City tergendala apabila tampuk pemerintahan negeri bertukar pada 2008. Kerajaan negeri yang baru membuat penilaian desktop study lalu memutuskan bahawa projek itu tidak diperlukan kerana kolam-kolam takungan banjir sedia ada dikatakan sudah mencukupi. Bahkan, projek itu didakwa mempunyai perjanjian berat sebelah yang hanya menguntungkan pemaju swasta tetapi merugikan rakyat dan kerajaan. Setelah Kenal City dibatalkan, tanah tapak projek tersebut dijual kepada pemaju lain dan kini dibangunkan sebagai projek perumahan. Bercakap tentang projek tebatan banjir yang bertukar menjadi projek perumahan, kes Kenal City bukanlah yang kali pertama. Ada dakwaan yang mengatakan Taman Seri Muda sepatutnya dijadikan kawasan takungan banjir. Namun, ia telah dibangunkan oleh pemaju sebagai taman perumahan pada 1982. Apabila banjir besar berlaku pada Disember 1995, perumahan Seri Muda itu pun tenggelam kerana pemaju didakwa tidak mengikut syarat untuk menambah tanah setinggi 2 meter. Jika dakwaan itu benar, pemaju serta pihak yang memberi kelulusan harus tampil bertanggungjawab kerana ia telah mendorong kepada tragedi yang sama di Seri Muda pada Disember 2021. Oh, menarik Jangan juga ya video disebabkan ni. kepentingan peribadi Kita pihak boleh tertentu. tahu. Nyawa dan harta benda rakyat dikorbankan begitu saja. Terbaik. Hiccup like a panda. Panda? Jangan sampai cakap baik sendiri pula, bang. Lagi malu kalau dia guna yang palsu. Malu tau, bang. 5. Pencakar langit 150 tingkat. Sebelum ini, bangunan tertinggi di Malaysia 150 merupakan KLCC tingkat? yang memiliki 88 tingkat. Kini, gelaran itu disandang oleh Merdeka 118 dengan 118 tingkat. Okey. Itu pun sudah cukup tinggi sehingga kan tengkuk rasa sakit Ya, untuk betul tu mendongak ke guys. atas. Memang Namun, tinggi. pada tahun 2011, terdapat perancangan untuk membina bangunan yang jauh lebih tinggi pada baras 150 tingkat. Projek itu dikenali sebagai Tradewinds Square dan ia dirancang oleh syarikat Tradewinds Corp yang dimiliki oleh bumi putera terkaya di Malaysia dan Seri Said Mohtar Al-Buhari. Oh, Ia mana berperanan sebagai dibatalkan. pembangunan bercampur yang menempatkan pejabat, hotel, kediaman dan pusat membeli belah. Lokasinya terletak di tapak 7 ekar di Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur. Dengan ketinggian 775 meter, Tradewinds Square sepatutnya menjadi bangunan tertinggi di Gila. dunia di belakang Burj Khalifa jika siap pada 2022. Tingginya. Tetapi, semenjak diumumkan pada 2011, projek itu langsung tidak menampakkan sebarang kemajuan meskipun sudah banyak kali reka bentuk menara itu diubah suai. Sehinggalah pada 2013 apabila Tradewinds Corp melaporkan bahawa mereka telah bersepakat dengan pemaju dari Emirat Arab Bersatu untuk membangunkan projek itu bersama. Berita itu lantas memberi sinar harapan untuk Tradewinds Square direalisasikan. Tradewinds Square. Harapan menjadi layu apabila pada 2015 Presiden Tradewinds Corp mengumumkan bahawa projek itu ditangguhkan. Alasannya Ditangguhkan? ialah disebabkan faktor projek-projek mega lain yang sudah berlambak di Kuala Lumpur. Okey. Tambahan lagi, pemaju Arab yang sebelum itu pun sudah menarik diri. Sudah tarik diri. Tapak Tradewinds Square hanyalah sekadar tapak letak kereta yang menyedihkan.
Dengan rumputnya yang menjala hijau, alangkah baiknya jika tapak itu dijadikan ladang ternakan kambing. Kurangnya, bolehlah membuka gerai sop kambing yang pastinya enak dimakan ketika hujan. Admin buat lawak gaya. 4. Arab City, Melaka. Arab City Melaka. Bandaraya Melaka pernah menjadi simbol kepada keagungan tamadun Melayu silam tatkala ditawan Portugis. Tentara Melaka bermati-matian mempertahankan kota itu dengan gajah perang mereka. Tetapi pada masa kini, Bandaraya Melaka ditawan pula oleh projek-projek Gajah Putih. Antaranya ialah projek Arab City di Pulau Melaka. Arab City bertujuan untuk menjadi sebuah bandar bertemakan Arab yang pertama di muka bumi. Ia diterapkan dengan unsur-unsur kebudayaan Arab dengan menyediakan tarikan seperti muzium mesin kuno, restoran makanan Arab, bazar kraftangan, spa dan taman tema air yang berupa seperti oasis di padang pasir. Projek itu dibangunkan oleh Golden Corporate Heritage Sendirian Berhad dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka. Cantik juga kan Melaka sebenarnya. sebenarnya. Sekitar 1 bilion ringgit. Ombi dah pernah pergi 4 kali kot jalan-jalan. Arab City bukan saja dapat menarik kedatangan pelancong dari negara-negara Arab. Bahkan, ia juga memberi peluang untuk rakyat Malaysia mengenali dengan lebih dekat budaya masyarakat tersebut. Pembangunannya dimulakan pada Januari 2009 dengan jangkaan siap pada 2012. Namun, setelah kemajuan projek mencapai 60%, Arab City terbengkalai pada 2013. Oh, terbengkalai. Ada kabar angin yang mengatakan bahawa pelabur utamanya telah menarik diri dari projek tersebut. Lah, Pada macam tu 2015, pula guys. Ketua Menteri Melaka yang baru merancang untuk meneruskan kembali projek itu bersama 10 projek Gajah Putih lain di Melaka. Namun, sehingga kini, rancangan itu masih tidak dilaksanakan. Arab City kekal menjadi pemandangan yang menyakitkan mata buat pelancong yang mengunjungi masjid selat berdekatan. Ombi tak pernah pergi guys kawasan tu. Jambatan Bengkok, Johor, Singapura. Jambatan Bengkok Johor Singapura. Okey. Bukanlah Ombi sebenarnya tak tahu guys. pulau, kerana semenjak tahun 1923, Pulau Singapura sudah bercantum dengan tanah Melayu melalui sebuah tambak. Berbeza dengan jambatan biasa seperti jambatan Pulau Pinang, tambak Johor atau Causeway merupakan tanah yang ditambak sepanjang 1 km di perairan Selat Johor sebagai jalan darat untuk menghubungkan Johor Bahru dengan Woodlands, Singapura. Dengan kewujudan tambak tersebut, Selat Johor telah tersekat sepenuhnya sebagai laluan maritim. Jadi, kapal-kapal dari timur dan barat tidak boleh berlayar merentasinya. Malah, tambak itu menghalang pergerakan air laut secara berterusan sehingga didakwa pelakunya pencemaran di kawasan berhampiran. Oleh itu, pada 1996, Perdana Menteri Malaysia mengusulkan idea pembinaan sebuah jambatan lurus bagi menggantikan tambak tersebut. Beberapa perbincangan telah dibuat, namun Singapura tidak memberi kata putus. Tetapi, Malaysia tetap berkeras mahu membina jambatan dengan tanda segera. Jadi, pada 2002, Malaysia merancang untuk meruntuhkan tambak di sempadannya sendiri. Lalu, membina sendiri sebuah jambatan bengkok yang menelan kos 1.1 bilion ringgit. Tujuan jambatan itu dibina secara bengkok adalah untuk meninggikan strukturnya supaya kapal boleh lalu di bawah. Sekaligus, Selat Johor dapat dijadikan laluan perkapalan alternatif kepada Selat Singapura. Usaha-usaha awal pembinaan jambatan bengkok pun dilakukan pada 2004 tanpa mendapatkan persetujuan Singapura kerana ia hanya dibina di sempadan Malaysia. Tetapi akhirnya, pada Februari 2006, Singapura bersetuju untuk merobohkan tambak di sempadannya dan membina jambatan lurus. Tetapi dengan syarat, Malaysia harus menjual pasir kepada republik itu dan membuka ruang udara Johor untuk keperluan latihan jet pejuangnya. Permintaan Singapura itu dianggap keterlaluan, jadi Malaysia tidak menurutinya. Bahkan, pada April 2006, Perdana Menteri Malaysia yang baru membatalkan terus projek jambatan masalah di persempadanan lah. Jabatan Peguam Negara. Ekoran pembatalan itu, kerajaan terpaksa membayar pampasan lebih 200 juta ringgit pada syarikat kontraktor yang telah memulakan pembinaan. Jadi ni kira berkisar pasal itulah sebab kan Selat Singapura sana nanti kalau contohnya yang tu dibuat jambatan, maknanya income untuk Singapura di belah-belah sana dah berkurang lah guys sebab maknanya kapal tu dah boleh lalu dekat selat sini. Jadi untuk yang belah sana tu dah kurang. Macam itulah. Jadi ni kira masalah politik. Jambatan bengkok tersebut. Kedai TikTok Faham. merekrut peniaga mahu kembangkan perniagaan kecil Kedai anda TikTok dia kata. untuk perniagaan secara 2. Plaza Rakyat. Sekiranya anda menaiki LRT di stesen Plaza Rakyat, mata anda pasti tertancap pada sebuah pemandangan cela yang kelihatan seperti tinggalan perang. Siapa sangka, di tengah-tengah kemodenan dan kebesaran bandaraya Kuala Lumpur, terdapat binaan peradaban kuno yang sudah 25 tahun terbengkalai. Sebagai sebuah pembangunan mercu tanda berskala besar, Plaza Rakyat sepatutnya menjadi ikon kebanggaan Malaysia.
Namun, sebaliknya yang berlaku apabila ia menjadi projek Gajah Putih dan hanya dikenali sebagai sarang pembiakan nyamuk Aedes. Projek yang bernilai 1.4 bilion ringgit itu dirancang untuk menjadi hub pengangkutan awam negara bagi menggantikan stesen Pudu Raya yang sudah sesak. Selain itu, Mungkin dekat situ ia pun. menyediakan pejabat, hotel, apartmen dan pusat membeli belah. Dekat dengan Pudu Raya. Menara utamanya merupakan sebuah pencakar langit 77 tingkat dengan ketinggian 382 meter. Oh, tinggi juga Sebelum ni. projek itu dibangunkan, tapak asalnya merupakan padang bola bagi kelab Selangor Chinese Recreational Club. Kelab rekreasi itu telah melahirkan beberapa legenda bola sepak negara seperti Wong Chun Wah dan Chow Kuai Lam. Malah, padang bola tersebut pernah menjadi saksi kepada aksi kelincahan Muhtar Dahari dan Santok Sim. Namun, legasi Selangor Chinese Recreational Club di situ berakhir apabila ia dirobohkan bagi memberi laluan kepada Plaza Rakyat yang mahu dibina pada 1992. Dah Plaza lama. Rakyat Sendirian Berhad PRSP diberi kontrak Dah lama, oleh PKL kan? untuk menyiapkan projek tersebut pada 1999. Malangnya, krisis kewangan Asia 1997 melanda menyebabkan pihak pemaju berdepan masalah kewangan. Okey. Akibatnya, pembinaan Plaza Rakyat terpaksa dihentikan tatkala kemajuan projek sudah mencapai 33%. Beberapa Mungkin tak tahu, percubaan guys, ni. menghidupkan semula projek itu dilakukan antara 2005 hingga 2009. Namun, kesemuanya menemui kegagalan. Akhirnya, DBKL menamatkan kontrak PRSP dan terpaksa melangsaikan lebih 200 juta ringgit hutang-hutang pemaju tersebut terhadap bank. Pada 2015, pemaju baru Profit Consortium mengambil alih Plaza Rakyat dengan membayar 740 juta ringgit kepada DBKL. Pelan mereka yang baru itu lebih gila dari pelan asal kerana menampilkan 5 buah pencakar langit yang mana salah satunya memiliki 96 tingkat. Projek dia nak itu buat. menampakkan tanda-tanda positif pada 2020 apabila kerja-kerja perubahan separa dilakukan. Malangnya, itulah kali terakhir tapak Plaza Rakyat dilihat aktif kerana selepas itu dan sehingga kini, ia kembali menjadi projek terbengkalai. Banyak terbengkalai Dalam masa juga. yang sama, laluan berjalan kaki dari Pudu Raya ke stesen LRT Plaza Rakyat masih menggunakan jambatan sementara yang sudah 27 tahun tidak dinaik taraf. Selagi Plaza Rakyat terbengkalai, selagi itu jugalah jambatan itu menerima nasib yang sama. Rasanya Umi pernah lalu jambatan ni. High Speed Rail Kuala Lumpur, Singapura. Oh, yang tu. Jika pelancong dari Singapura mahu ke Kuala Lumpur, satu-satunya cara terpantas ialah melalui penerbangan dari Changi Airport ke KLIA. Betul tu. Kemudian, sambung naik train atau taksi untuk ke Bandaraya Kuala Lumpur. Ia agak pantas dalam masa kurang daripada 2 jam tetapi agak leceh kerana perlu berurusan di lapangan terbang. Yalah, guys. Jadi, pada 2016, Kerajaan Malaysia dan Singapura menandatangani perjanjian untuk membangunkan projek kereta api laju atau High Speed Rail HSR yang berkelajuan 320 km sejam. Tujuan utamanya 320. adalah untuk menghubungkan Bandaraya Kuala Lumpur terus ke Singapura tanpa banyak kereta dalam masa hanya 90 minit. No. Jika menaiki HSR, seseorang itu dikatakan boleh bersarapan di KL, makan tengah hari di Singapura dan sempat balik semula ke KL untuk makan malam. Selain itu, HSR juga menawarkan servis domestik di mana tren akan berhenti di setiap 7 stesen di antara KL dengan Johor Bahru. Oh, 7 Projek yang stesen. menelan kos 100 bilion ringgit itu dirancang untuk siap pada 2026. Namun terkendala pada 2018 selepas kerajaan Malaysia yang baru menangguhkan projek itu selama 2 tahun atas alasan kewangan negara yang tidak mengizinkan. Akibatnya, 45 juta ringgit kos penangguhan terpaksa dibayar kepada Singapura. Setelah kerajaan Malaysia bertukar lagi pada 2020, HSR ingin diteruskan kembali. Malaysia mencadangkan beberapa perubahan baru kepada Singapura, namun ditolak mentah-mentah oleh negara Republik tersebut atas beberapa sebab. Sebab utama, Singapura tidak bersetuju dengan permintaan Malaysia yang mahu memberikan tender kepada syarikat tempatan untuk menjadi pemilik aset dan pengendali HSR. Sedangkan dalam perjanjian 2016, tender sepatutnya diberi melalui proses terbuka kepada konsortium antarabangsa ASEPSCO yang berkepakaran dalam mengendalikan HSR. Namun, menurut kerajaan Malaysia, tujuan tender mahu diberi kepada syarikat tempatan adalah untuk mengurangkan kos projek sebanyak 30%. Selain itu, timbul kebimbangan mengenai isu kedaulatan jika ASEPSCO antarabangsa dilatih kerana hampir keseluruhan jajaran HSR adalah di sempadan Malaysia. Sebab lain, namun tidak sempat dibincangkan, adalah kerana Malaysia mahu menambah stesen hentian di KLIA. Cadangan itu sememangnya akan menguntungkan KLIA, namun akan membuka Changi Airport selaku hub penerbangan serantau. Perjanjian HSR terbatal dengan sendirinya pada penghujung 2020 setelah persetujuan gagal dicapai. Akibat dari pembatalan itu, Malaysia terpaksa membayar pampasan lebih 300 juta ringgit kepada Singapura. Setahun kemudian, setelah Malaysia bertukar Perdana Menteri, kerajaan meluahkan hasrat kepada Singapura agar suatu masa projek HSR itu diteruskan kembali dengan perjanjian yang serba baru.
Situasi itu tidak ubah seperti pasangan yang sudah bercerai tetapi mahu merujuk kembali. Kemudian bercerai lagi dan berulang-ulang lagi sehingga Abang Jamil mati. So guys, itu dia video kita. Lawak guys admin kita. Oh my god, dia buat lawak dalam sepanjang video dia. Thank you so much guys kerana orang-orang yang menyokong video-video Obi Morales channel. So itu dia guys, antara 9 dia kita project mega yang pernah dirancang ataupun pernah disuggestkan untuk dibuat di Malaysia, tapi semuanya gagal. Maknanya ni ada yang terbangkalai, ada yang memang dah terus tak ada. Seperti itu. Obi pun baru tahu juga guys beberapa kali. Sebab kalau macam yang kereta api laju dia tu dekat daripada Kuala Lumpur ke Singapura tu Obi tak, yang tu Obi tahu, tapi yang beberapa lain tu Obi tak tahu. Plaza Rakyat semua tu Obi kurang, mungkin Obi tak ambil tahu kot. Sebab Obi itu guys sebenarnya Obi tak berapa suka sangat baru dirancang. Obi tak suka sangat menguar-uarkan lah gitu. Obi tengok sekarang tengok, tapi ialah sebab dalam proses pembinaan tu kan macam-macam boleh berlaku kan. Jadi kadang nanti kita kecewa saja. Jadi Obi lebih suka yang real, yang dah siap, yang dah macam tu. Sebenarnya macam tu guys. Obi kurang ambil tahu pasal pembinaan ke apa ni bagai, tapi yang Obi nak yang betul-betul dah wujud, dah siap. Gitu. So itu saya kata guys, semoga kita jumpa lagi di video yang lain. Jangan lupa sentiasa menyokong Obi Morales channel. So rambut Obi macam tu guys, Obi berhobi mandi. Okay, dah, thank you so much dah.